KPM. Salam sejahtera dan selamat petang. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku hos anda. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pakailah hand sanitizer dan apabila anda berada di tempat awam, jangan lupa untuk scan MySejahtera dan juga pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini adalah mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal. Untuk topik apa? Topik itu sangat-sangat menarik, tetapi sebelum itu, jom kita tengok profil guru. Bersama kita pada petang ini adalah Cikgu Muhammad Nasir. Beliau merupakan pegawai perkhidmatan pendidikan daripada Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra, Pulau Pinang. Hai Cikgu, selamat petang. Selamat petang. Sihat Cikgu? Alhamdulillah. Alright. Baiklah Cikgu, sebenarnya saya nak tanya, apakah yang menarik tentang topik kita pada hari ini? Okey, topik ini adalah modul 4 daripada Teta 4, iaitu reka bentuk kejuruteraan. Di mana reka bentuk kejuruteraan ini kita membincangkan tentang apa yang kita nak reka. Tapi untuk kali ini kita jurus pada reka bentuk rumah hijau. Jadi rumah hijau. Jadi bila rumah hijau kita ada hubung kait dengan berkebun di rumah. Sean tahu kenapa kita perlu berkebun di rumah? Berkebun di rumah, Ibu. Terutamanya pada masa ini, Ibu, sebab pandemik, Ibu, banyak barang yang memang memang dah naik harga lah, Ibu. Dan kalau kita dapat berkebun di rumah tu, kita dapat mengurangkan perbelanjaan dari segi membeli bahan-bahan seperti sayur dan juga buah-buahan. Betul, Ibu? Betul. Tahniah. Tepat jawapan dia. Dan rasanya untuk hari ini memang topik yang sangat-sangat menarik. Tetapi sebelum itu, apa kata kita amalkan SOP, Ibu? Jom kita ke meja di hadapan kita sini. Di atas meja tu ada hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Saya pun akan pakai sekali. Kita kena sentiasa ikut SOP, ya, Ibu? Ya. Okey, dan untuk sekarang ni, apa kata kita tengok sebuah video yang menunjukkan pandangan murid kita yang akan mengambil subjek ini. Jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanis Aini binti Haira Zahizan. Dan saya merupakan pelajar daripada Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra dan saya mengambil jurusan kejuruteraan mekanikal. Sebagai pelajar di Sekolah Menengah Teknik, saya berharap saya dapat mencapai cita-cita saya dengan menjawab peperiksaan SPM 2021 ini dengan lancar dan saya harap mendapat keputusan yang cemerlang untuk mengharumkan nama keluarga dan juga nama sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Najah binti Muhammad Zadi dari Sekolah Menengah Teknik Tengku Abdul Rahman Putra, Pulau Pinang. Antara sebab saya menyukai pengajian kejuruteraan mekanikal ini adalah kerana saya dapat mempelajari dan memahami pendedahan serta ilmu yang baharu dengan lebih mendalam, terutamanya dapat mengetahui bagaimana cara suatu mesin itu berfungsi dan dihasilkan. Itulah dia pandangan murid kita yang akan mengambil ataupun yang tengah belajar mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal. Sebab dalam kejuruteraan ni ada banyak kan, Ibu? Ada yang mekanikal, ada yang elektrikal, ada yang banyaklah, Ibu, kan? Tapi untuk hari ini kita akan fokus kepada mekanikal. Dan bukan kita berdua saja pada hari ini kan, Ibu? Kita juga ada murid-murid kita yang berada dalam talian yang akan turut serta dalam pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita tengok siapakah mereka. Hai semua, selamat petang. Itulah dia muka-muka ceria kita. Selamat petang. Yang handsome, yang kacak dan juga cantik. Okey, apa saya akan buat sekarang? Selamat petang. Dah makan ke? Dah, soalan yang sangat penting terutama di meja. Suara. Okey. Saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda, ya. Kita mulakan dulu dengan Alif. Nama saya Muhammad Alif Zulfaqar bin Mustasari dan saya dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Okey, Alif, sebenarnya saya nak tanya anda, ya, apakah cita-cita anda
Okey, cita-cita saya nak jadi engineer oil and gas. Oh, kenapa ya? Sebab bapa saya kata gaji untuk engineer oil and gas ni banyak. Sebab tu saya minat. Okey, memang benar. Itu pun yang saya dengar lah. Okey, terima kasih Alif. Dan yang seterusnya, Nur Amalin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amalin Kristina binti Dijuan dan saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Cita-cita saya untuk menjadi seorang guru pelajaran mekanikal. Okey, kenapa ya? Kenapa nak jadi seorang guru? Kenapa tak nak jadi macam Alif tadi? Sebab saya ingin mengajar pelajar-pelajar yang akan datang untuk menjadi seorang yang bijak dalam mekanikal. Okeylah, memang betul lah. Dan jasa seorang guru itu memang tidak boleh dilupai lah. Macam saya pun, saya ingat lagi cikgu-cikgu saya. Okey, terima kasih Amalin. Dan seterusnya kita ada Nur Idina Kristina. Hai, hello, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Nama saya Nur Idina Kristina binti Haikal Faiz dan saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Dan cita-cita saya untuk menjadi pensyarah yang mengajar kos mengajar kejuruteraan. Okey, dan kenapa pula? Apakah kenapa anda nak jadi seorang pensyarah? Sebab mungkin buat masa ni saya nampak kebolehan saya dalam mengajar kawan-kawan tambah-tambah waktu PKP ni kan. Jadi itulah yang saya nak cuba selesaikan dan capai. Okey, baiklah. Terima kasih Idina. Dan seterusnya kita ada Farisha. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Farisha Musara binti Abdul Rahim. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Cita-cita saya nak jadi seorang engineer. Okey, terima kasih Farisha. Seterusnya kita ada Syahir Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahir Akmal bin Khairul Anwar dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Cita-cita saya ingin menjadi seorang engineer kenderaan. Fokuskan ke arah kenderaan kereta lah utamanya. Alright, terima kasih. Dan yang terakhir kita ada Iz. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Iz Al-Hai bin Azim. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Okey, terima kasih. Dan sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, nama saya Nur Mawadah dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Saya suka akan subjek kejuruteraan mekanikal ini kerana terdapat banyak komponen yang menarik yang boleh saya pelajari seperti takar, tali sawat, pegas dan sebagainya. Saya juga dapat mengetahui lebih dalam tentang penggunaannya. Terdapat banyak bidang dan kerjaya yang boleh diceburi dalam pengajian ini. Terima kasih. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Muhammad Nasir. Baiklah Cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey. Untuk tajuk hari ini, kita akan mula iaitu pengurusan projek. Okey, pengurusan projek. Di mana dalam pengurusan projek ni, dalam pengurusan projek ni, iaitu kita ada menerangkan aspek pengurusan projek, iaitu pembentukan kumpulan, peranan ahli kumpulan, mengenal pasti masalah, iaitu senarai-senaraikan masalah, pengumpulan maklumat, menganalisis masalah dan rumusan kenyataan daripada masalah yang kita dapat tadi. Okey, kemudian yang keempat pula, penjadualan projek. Okey, penjadualan projek, okey, di mana anggaran kos,
Lepas tu kemudian pengawalan projek dan satu lagi iaitu pemantauan kemajuan projek. Okey. Dan seterusnya iaitu 4.2 ni iaitu kita aplikasikan aspek pengurusan projek ni pada bentuk yang sebenar. Okey. Kita teruskan lagi. Okey, jadi projek ni bila sebut ada projek merupakan satu tugasan yang sementara yang diberikan oleh pengguna untuk menghasilkan produk dalam menyelesaikan perkhidmatan, menghasilkan produk, memberi perkhidmatan atau penyelesaian. Contohnya ini produk, okey, kemudian yang ini perkhidmatan ataupun penyelesaian. Itu dia. Sebab tu dia ada merah, biru dan hijau. Okey. Orang suka minum yang hijau. Tu je. Okey. Sebab dia lebih orang kata veggie lagi kan. Okey, terus lagi. Okey. Okey, kemudian yang ni yang E-Pot ni kata tau. Ni E-Pot ni yang kata, dia kata merupakan proses membimbing sesuatu projek daripada permulaannya berdasarkan kemajuan, berdasarkan kemajuan dan prestasi aktiviti yang terlibat, dan dalam projek tersebut sehinggalah projek itu berakhir. Itu cikgu letakkan gambar orang atas tie rope ni. Dia kena bersungguh-sungguh waktu dia berjalan tu. Itu memastikan projek tu sampai. Okey, terus lagi. Kemudian aspek yang terlibat adalah perancangan, penjadualan, pemantauan, kemudian kawalan. Semua langkah ni dan atau aktiviti projek ni, adalah bertujuan untuk mencapaikan objektif. Tanpa objektif kita tak boleh buat apa. Kemudian mengikut masa, kos dan apa yang terlibat, kualiti dan spesifikasi yang tertetap. Contohnya spesifikasi ni. Yang ini penting. Kadang beli, contoh paling senang makanan lah. Kita beli contoh kuih pau. Kuih pau di Johor dengan kuih pau di Penang lain. Kuih pau di Johor, selak nampak isi lah. Kuih pau di Penang, selak tak nampak isi lagi. Dia punya tebal tu. Itu spesifikasi lain. Mungkin cita rasa di Pulau Pinang lain, cita rasa di Johor lain. Itu berbeza. So pun nasi lemak kan. Dia kata coconut rice, satu lagi dia kata oil rice. Dua beza. Okey, terus lagi nak boleh boleh ikut cikgu. Okey, alhamdulillah. Cikgu. Okey, seterusnya perancangan projek. Ini penerangan projek. Macam mana kita nak terangkan projek? Okey, jadi projek ni taraf hidup yang terlalu tinggi atau berbeza dan kita perlu mengurangkan perbelanjaan harian penanaman. Boleh penanaman sayur yang boleh mengurangkan perbelanjaan, tanam sendiri. Kemudian bagi pemilik rumah yang bertanah tak ada masalah. Mereka boleh keliling rumah. Tapi ni rumah kondominium. Takkan nak bawa tanah lambat dekat koridor. Marah jiran sebelah kan. Okey. Jadi kita kena hasil satu mekanisme ataupun satu benda, satu pot atau satu apa untuk membolehkan kita menanam sayur di situ. Itu ni wujudnya rumah hijau. Okey. Terus lagi. Okey, yang ini salah satu contoh lah kan. Contoh di mana rumah hijau, apa yang perlu ada dalam rumah hijau. Okey, yang ni kalau jenis yang kreatif, dia akan tebuk dinding letak situ. Itu pun boleh, tak ada masalah. Dan idea ni pun cikgu tengok satu akuarium di akuarium Tunku Abdul Rahman. Dulu dah sana tak ada lah. Ini konsep dia. Itu konsep rumah hijau dia buat. Okey, terus lagi. Okey, penerangan dia. Okey, kenapanya perlu kita berkebun? Macam tadi pengacara kita tadi kan, cikgu tanya, punya jawab, okey, dapat mengurang perbelanjaan. Anda mendapat buah-buahan ataupun sayur-sayuran dengan sendiri. Kemudian boleh mendapat makanan kari dengan mudah. Kita petik aja. Ya, betul. Okey, kita petik. Contohnya kita tengok dalam TV di mana chef-chef semua petik daripada tingkap dia aja. Itu salah satu rumah hijau tu. Okey, terus lagi. Satu lagi, makanan tumbuh-tumbuhan yang kita tanam ni bebas daripada bahan kimia. Ya, betul. Okey, sebab rumah hijau dalam keadaan tertutup. Okey, terus lagi InsyaAllah. Kenapanya perlu? Okey, boleh menjadikan sebagai hobi. Okey, hobi yang kita hobi menanam dan sebagainya. Okey, dan cikgu go through lagi. Okey. Dan yang akhir sekali iaitu dapat menikmati makanan organik yang dihasilkan sendiri dengan kos yang rendah. Kalau kita tanam apa saja pun kos sudah rendah sebab kita. Dan satu lagi, tanah yang kita guna tu kita boleh recycle. Sama ada kita guna aquaponik, hidroponik ataupun tanah tu sendiri. Okey, tanah tu kita boleh recycle sentiasa. Okey. Dan kita terus lagi. Okey. Kemudian contoh rumah hijau yang cikgu akan tunjuk pada Rajah 4.2. Benda ni kita boleh tengok dalam buku teks teks 4. Okey, modul 4. Okey.
Ini spesifikasi dia yang rumah hijau ni. Spesifikasi rumah hijau yang kita perlu ada. Yang pertama, penggunaan dana rumah saiz maksimum, kemudian kos keseluruhan, kos kena tentu dulu. Kadang terlalu mahal pun tak guna juga. Jadi kos kena ada. Okey. Kemudian mudah dialihkan dan jangan masa projek siap. Berapa lama, berapa sekian-sekian masa kita kena tahu berapa lama kita nak siapkan projek tu. Okey, terus lagi. Okey, ini contoh-contoh rumah hijau. Okey, contoh rumah hijau. Okey. Terus lagi perancangan projek. Jadi makna dia setelah kita dapat perancangan atau penerangan daripada dia, makna dia murid ni kena buat perbincangan di kalangan mereka. Okey. Di kalangan mereka, di kalangan mereka untuk membentukkan kumpulan. Okey. Dan seterusnya, jadi sebagai tenaga pengajar atau guru atau sebagainya kena buat jadual. Jadi jadual ni kena isi dalam kotak ni lah. Apa per bulat? A, B, C, D atau 1, 2. Macam kita buat resepi je kan. Okey, resepi buat kuih ke, buat kek kan. Mula-mula apa nak buat dulu? Ya, okey. Takkan nak terus bakar kek kan? Tak. Mula-mula kita langkah demi langkah je lah. Langkah demi langkah kita step. Apa mula-mula nak buat dulu? Step demi step demi step demi step. Okey jadi cikgu-cikgu kena buatlah macam ni step dia. Apa dia kan, ikut hierarki dia. Apa yang dulu kita dulukan, apa yang kemudian kita kemudiankan. Okey, insya-Allah. Okey. Kemudian jadi pembentukan kumpulan. Okey, dia dalam bentuk kumpulan supaya murid boleh diuji sebab orang macam-macam cerita kan. Macam-macam apa nama, orang kata anugerah Allah Taala bagi pada dia. Jadi masing-masing punya keupayaan. Jadi kita kena analisis dengan dia punya keupayaan. Okey, kemudian tugasan perlu dilakukan dalam menjadikan idea secara individu di mana dalam tempoh seminggu daripada tarikh mula. Kita berikan tempoh seminggu bagi idea. Dia akan jadikan idea lah. Kita nak idea itu datang daripada murid-murid itu sendiri. Okey, anak-anak clear Nampak? Boleh dengar cikgu cakap? Okey, alhamdulillah. Kini anda ada apa-apa soalan ya untuk cikgu? Anda boleh tanya ya. Ada tak apa-apa soalan untuk cikgu? Ada soalan, tak ada soalan. Rasanya masih baru lagi, tak apa kita go through okey. Okey. Okey, kemudian daripada hasil penilaian tu kita akan dapat masih tahap kemajuan murid. Daripada idea yang sampai daripada kita, daripada mereka tu kepada cikgu, kita boleh tahu tahap mana mereka punya. A ke, B ke, C ke, D. Itu grade. Tapi jangan downgrade. Selalunya ada A, B, C. Okey, ada yang excellent, ada yang sederhana, ada yang lemah. Tapi lemah ni bukan lemah apa. Dia tak dapat cetusan idea. Itu je. Okey. Okey, seterusnya kemudian jadi sebenarnya membolehkan tenaga pengajar membentuk kumpulan. Kita bentuk kumpulan pada kita tengok hasil daripada penjanaan idea itu sendiri. Okey, jadi waktu kita nak letak kumpulan tu, ni tips jangan letak yang pandai saja, yang hebat jangan. Kita randomkan dia. Okey, kita randomkan dia. Jadi baru dah dapat idea tu lagi bercambah dengan baik. Kadang-kadang yang excellent ni tak semestinya dia tahu semua. Kadang dia sebut A, B, C laju pun dia tertinggal K. Okay, yang lemah dia akan sebut A, B, C, D, E. Dia tahu sebab dia lemah. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan lagi. Okay, seterusnya, jadi kumpulan yang ideal 4 hingga 6 orang. Okey, 4 hingga 6 orang. Okey. Satu kumpulan ini ada berikut carta dia, ada pengurus, ketua, pengurus teknikal, pengurus keuangan, jurutera struktur dan jurutera pengairan. Ini untuk rumah hijau saja. Jangan terbalik pula nanti kan. Ini untuk rumah hijau saja. Okey, terus lagi. Okey, peranan ahli kumpulan. Okey, setiap kumpulan perlu mempunyai sebagai ketua untuk bertindak. Jadi bila dia pengurus akan memberi laporan kepada tenaga pengajar dalam sesi pembincangan. Di mana yang ni ahli-ahli dia, yang ini ketua dia, pengurus. Yang ini dia akan bagi tahu pada tenaga pengajar. Apa benda yang perlu dilakukan, apa benda yang berlaku sebelum, semasa dan apa yang akan berlaku selepas. Dia kena bagi tahu pada cikgunya ataupun tenaga pengajar. Okey, terus lagi. Okay, kemudian pengurus melantik yang bertanggungjawab setiap tugasan. Tadi kita dah tengok kan, ada tugasan-tugasan dia kan. Jurutera-juruteranya. Jadi yang ni semua orang ni lah. Yang ceria-ceria tu dia lah kan. InsyaAllah. Okey, kita teruskan lagi. Ini dia pengurus teknikal, mengurus bahagian teknikal dan pengurus kawan mengurus projek, waktu kemudian pengairan pencahayaan, menyelidik pengairan dan pencahayaan. Okey, seterusnya jurutera struktur menyelidik pembinaan rumah hijau. Okey. Okey, kemudian walau bagaimanapun setiap ahli kumpulan merupakan mereka bentuk. Setiap ahli kumpulan memainkan peranan penting untuk mereka bentuk setiap ahli kumpulan. Sebab mereka bertanggungjawab untuk buat rumah hijau. Kalau kata contoh mengurus keuangan, dia urus keuangan. Itu cuma site saja. Yang penting bagi jadi rumah hijau. Waktu rumah hijau tu tengah naik dalam 20%, 30%, 40%, itu kata sumangsaran idea tu. Okay? Brainstorming dah berlangsung dah. Ni sumangsaran sikit. Okay? Lama-lama jadi bukit. Okay?
Okey, kita teruskan lagi. Okey, benar mesti masalah. Okey, ketua kumpulan mesti bagi arahan pada setiap ahli kumpulan, okey. Dia mesti bagi arahan untuk menyediakan buku nota, buku log. Okey, yang ini kata buku log. Jadi buku log ni, okey, buku log agar mereka dapat mencatatkan semua perbincangan projek dengan guru dia. Okey, seterusnya dalam tempoh ni perlu diberi tugasan bagi memastikan 4 proses yang bawah ni. Reka bentuk keperluan, siapa dia, kemudian batasan atau kekangan dan matlamat. Yang itu dia kena ada. Okey. Tugasan tu untuk kena pasti 4 proses ni. 4 proses kena ada. Reka bentuk keperluan, siapa, batasan ataupun matlamat. Itu aja. Okey. Kita teruskan lagi. Yang ni dia jadual dia kena buat. Ini masalah dia. Yang tadi dah jana kan, dah dapat 6 orang kumpulan ke 5 orang kumpulan kan, kita dah jana. Dan kita letakkan dalam jadual rumah hijau mudah alih. Itu satu. Yang kedua, siapa dia? Kita target tu. Siapa sasaran kita? Kalau cakap orang ada berkebun, siapa sawit bayar kaya, tak perlulah. Ini kita target orang dalam rumah penghuni rumah bangsa atau kondominium. Itu aja. Tapi kalau rumah bawah pun dia kan diteringin juga. Kita kena berikan je idea daripada dia. Okey. Spesifikasi yang tiada dalam standard, produk sedia ada, tiada sistem pengairan ataupun sukar untuk dialihkan. Yang ini kena ada juga, okey, batasan kekangan. Kadang-kadang kita nak alih rumah tu sempit. Okey. Tak apa, nanti cikgu akan tunjuk satu contoh di mana contoh model rumah yang mudah alih, itu saja. Okey. Dan satu lagi matlamat dia, rumah hijau ni mempunyai pengairan dan pencahayaan. Jadi kalau duduk dalam bilik tak guna gak, dia mesti ada satu cahaya yang masuk. Sama dalam bentuk lampu ataupun cahaya daripada luar pun boleh. Okey. So apa yang cikgu nak tunjukkan kat sini adalah merupakan salah satu objektif lah, sebab macam cikgu sebutkan tadi, untuk apa-apa masalah ataupun untuk apa-apa projek pun kita kena ada objektif untuk projek tersebut. Ya, betul. So, maknanya kalau kita tak ada objektif tu ataupun kita tak ada masalah, memang tak ada maknanya lah kita nak buat sesuatu projek itu. Ya, mana hala tuju kita. Ya, betul. Hala tuju kita kepada rumah hijau, kepada penduduk yang mendiami rumah kondominium, apartmen dan rumah bangsa lah, ini dia. Dan kalau saya nak ulas balik apa yang cikgu dah sebutkan tadi, maknanya untuk yang ini merupakan pengurusan untuk suatu projek itu, yang mana kalau boleh dia di antara 4 hingga 6 orang pelajar, dan mereka setiap daripada mereka pun memang ada satu ketuanya, dan yang lain pun mempunyai tanggungjawab dari segi kos, dari segi struktur, tetapi maklumat mereka adalah untuk memastikan bahawa projek tersebut boleh berjaya dan kena sentiasa ada kena tengoklah sama ada apakah proses dia, dan juga untuk mempunyai satu buku log untuk memastikan apa-apa perbincangan ataupun apa-apa masalah yang dihadapi itu dituliskan di dalam supaya boleh dirujuk semula pada masa yang akan datang. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuana Cik Arif, ibu kepada Muhammad Is Al-Hai bin Azir. Harapan saya supaya dia dapat menjawab soalan SPM yang akan datang. Tingkatkan usaha agar mendapat keputusan yang cemerlang walaupun kita berada di musim COVID yang mencabar ini. Jangan tinggal solat, sentiasa berdoa dan tawakal. InsyaAllah berjaya di dunia dan akhirat. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan Cikgu Muhammad Nasir untuk mata pelajaran kita pengajian kejuruteraan mekanikal. Baiklah cikgu, jom kita teruskan ya cikgu. Okey, kita bersambung semula. Iaitu kali ini iaitu pada untuk bahagian B iaitu pengulangan maklumat. Jadi maklumat ni kita boleh dapat daripada berbagai-bagai sekarang ni. Kalau dulu zaman saya dulu semua surat khabar ataupun majalah atau buku saja atau di perpustakaan. Tapi sekarang dah berbagai. Jadi kalau tengok pada internet, yang ini memang tip top lah internet. Ada wifi sebagainya. Yang kedua iaitu perpustakaan.
Sekarang pun dah ada digital library. Jadi kita boleh dapat maklumat situ. Kemudian pameran produk, kita pergi melawat produk pameran di mana produk-produk yang sedia ada tu kita boleh dapat idea situ. Dan kita dapat brosur ataupun flyer atau sebagainya. Itu. Yang seterusnya, lautan ke industri. Industri, lautan industri. Kita pergi lautan industri, kita nampak apa yang berlaku di dalam tu. Sebab tu bila keempat-empat ni, kan, kalau kita pergi buat lawat pergi mesti ada buku log yang cikgu sembang tadi mula-mula kan, cikgu beritahu kan, mesti ada tulis apa kita dapat, tarikh bila apa, bila di mana, semua ada dalam tu. Okey? Ya. Okey, nak okey, terus lagi. Kemudian selain daripada tu, okey, kena jumpa pakar. Kalau kena pakar pokok pisang, jumpa pokok pisang. Tapi orang tak tanam pokok pisang dalam greenhouse, dalam rumah. Tak dia cuma tanam sayur-sayuran saja. Yeah. Okay. Jangan buat pula pokok pisang. Ada juga tanam pokok pisang bonsai tu. Tapi tak boleh hasil. Itu je. Nak bungkus nasi lemak pun tak boleh. Daun dia. Okey, kita terus lagi. Ini contoh-contoh produk rumah hijau. Okay. Dalam buku teks kita tengok ada yang jenis yang ni. Okay. Yang ni biasa kita jumpa. Kemudian yang ni pun ada. Okay. Yang ni pun jenis. Sebenarnya yang ni kan, kita boleh modify ni. Kan ada wardrobe plastik kan? Ada apa, sorry? Yang almari plastik lama tu. Ya, kan? Orang buang kerangka, jangan buang. Saya tak buang kerangka tu. Saya ambil balik kerangka tu. Lepas tu sampul dengan plastik balut buku. Ataupun ambil plastik wrap. Kita wrap dia saja dia keliling ni. Yang kita gunakan untuk balut bungkusan tu, Ego? Balut bungkusan tu kita wrap saja sini. Rangka tu dah ada kan? Rangka yang almari plastik tu kan? Ya, betul. Sama ada rangka plastik atau rangka aluminium tu sebagainya. Ambil balik yang tu, jangan buang. Yang rosak luar saja. Jadi ambil kita wrapkan dia. Wrap kan? Dah wrap, lepas tu kita tebuklah pintu dia. Boleh jadi rumah hijau. Dah save cost kan? Itu nama dia 3R. 3R kan, reduce, recycle, reuse, kita guna balik. Itu konsep dia. Okay, kalau di negeri Belanda, benda ni memang tip-top. Okay? Ya, betul. Cuma kita saja masih sikap kita dengan environment kita kurang sikit. Jadi kalau benda ni kita boleh recycle, insya-Allah boleh. Boleh. Okey, insya-Allah. Okay? Tak ada masalah. Okey, kemudian yang ni produk sesuai dari segi saiz, tetapi perlu pencahayaan. Okey. Kemudian pengairan secara manual. Kita kena tuang sebagainya. Kemudian maknanya produksi mudah untuk dialihkan kerana mempunyai roda. Kita boleh tolak keluar, tolak masuk. Mana kalau kondominium kan, dia akan tolak pada balkoni dan masuk balik waktu malam. Itu saja. Okey. Okey, terus lagi. Ini tanaman yang sesuai lah. Okey, tanaman yang sesuai. Pertama iaitu pudina. Sesuai saja kita tanam ni. Kalau pudina ni kita guna untuk buat apa? Laksa. Itu saja. Ya kan, kita potong halus kan. Itu menyebabkan rasa laksa sedap ya. Sebab saya seorang kawan baik saya. Dia kalau jumpa laksa buang periuk. Itu cerita. Buang periuk nasi, okey. Lawak je. Okey. Dia tengah tengok rantangan saya, tak apalah, insya-Allah. Okey, terus lagi. Pegagar. Sebenarnya pegagar ni bagus sebenarnya Kalau pandai buat pegagar ni, dia boleh jadi air pegagar. Jangan lupa pula dia boleh jadi kita apa? Jepun buat apa sayuran dia semua digoreng satu pun. Jadi pun boleh buat ni. Boleh ya? Boleh pegagar. Jadi pegagar ni untuk makluman pegagar ni kalau di tanah rata, di tanah pamah, daun dia kecil kan. Kalau di Cameron Highland, daun dia besar. Sebab dia sejuk dengan panas. Okey. Itu beza dia. Okey, terus lagi Okey, terus lagi. Ini pula cekur. Selalu cekur ni orang tersilap. Cekur dengan kunyit selalu orang tersilap. Saya pun tak tahu. Tapi bila saya rujuk dengan isteri saya, memang dia pakar herba kan ni. Dia tahu, dia kata ni cekur, ni kunyit dan begitu. Jadi kita kena, sebab tu kita rujuk pada pakar yang tadi kan. Ada 5 pengumpulan maklumat kan. Rujuk pakar, jangan silap tanam. Macam dulu ada satu ulam raja. Silap tanam ulam raja, tertanam benda lain. Daun sama. Ingat, ulam raja tu ada satu macam dia, kelun dia. Jangan silap ulam raja, okey? Okey, terus lagi. Okey, ini sorry. Okey, terus lagi. Ini mengenai masalah. Masalah kita guna masalah teknik tulang ikan. Tiada masa, tiada tanah, penggunaan bahan kimia, saiz rumah hijau yang lebih besar dan perbelanjaan meningkat. Ini teknik tulang ikan. Kita gunakan dia. Yang ini kita akan kupas lagi masa akan datang, insya-Allah. Satu lagi, ini dia. Peta minda. Peta minda ni paling saya suka. Sebab apa? Kita tak rumah hijau sebab diperlukan. Ini dia kos sara semua ni. Ini tadi objektif kita dapat dengan masalah. Kemudian kita turun bawah spesifikasi dia tadi. Kita dah bincang tadi mula-mula tadi. Spesifikasi. Kemudian seterusnya apa diperlukan? Sistem pengairan dan sistem pencahayaan. Ini pentingnya peta minda.
Ya. Jadi Ini untuk kembangkan idea lah, Cikgu. Ya, betul minda. Saja duduk saja kita boleh tolak naik. Okey. Kemudian diperlukan oleh siapa? Penghuni. Kita dah sembang tadi benda ni ya. Kalau kita tak sembang tadi, kita buat peta minda pun dah cukup lah. Orang akan faham apa keperluan dia. Kemudian dah ada spesifikasi, perlu ada roda untuk kita tolak ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Okey, Okey, terus lagi. Kemudian yang ni dia, rumusan dia. Kenapa kita perlukan rumah hijau? Dia merupakan keperluan bagi penduduk yang tinggal di rumah pangsa. Ini dia rumah hijau dia. Okey, terus lagi. Kemudian dapat satu projek iaitu kita belajar lah macam mana nak menanam dan sebagainya. Okey. Dan seterusnya. Okey, saiz rumah hijau ni lengkap dengan sistem pengairan. Ada yang gunakan jenis sprinkler, ada jeniskan semburan biasa. Itu je dua. Ada aquaponik, hidroponik dan guna tanah. Okey. Okey, anak-anak boleh follow Okey, alhamdulillah. Okey. Boleh, Cikgu. Alhamdulillah. Okey, bila kita dah buat semua dah ready semua kita punya resepi, kena ada jadual. Itu step by step. Step by step. Macam kita dululah. Mula-mula kita menyerap kan. Lepas tu kita duduk kan. Lepas tu kita berangkak lepas bergerak tu kita jalan. Ini jadual catagan. Ya. Sebab tu anak-anak kita ada catagan. Bayi sebagainya buat catagan. Apa dia masa dia naik-naik. Sebab tu Dumax pandai. Dia buat graf dia tu catagan. Jadi orang pakat beli susu dia, cerita dia. Oh, ya ke? Yes. Oh, sekarang saya berapa saya. Catagan ni lah. Punca catagan lah. Okey. Susu tu. Sebab saya tengok di tin yang lama-lama ada catagan dia, apa dia. Okey. Sebab saya suka merhati itu je, insya-Allah. Okey. Kemudian pengurus perlu menyediakan catatan harian untuk setiap tugas yang diberikan kepada kumpulan selain boleh catat keseluruhan projek. Okey. Yang ni catagan dia. Catagan dia ada aktiviti, pembentangan sebagainya, pembentukan ini dalam jadual 4.5. Okey. Ini cikgu besarkan lagi. Kemudian proses kena pasti, proses reka bentuk, okey, terus lagi. Yang ni minggu minggu 1, 2, 3, 4, 5 sampai minggu 14. Jangan banyak sangat. Kalau buat sampai ke 2 tahun, bukan rumah hijau dah. Okey, ICC dia. Okey, terus lagi. Okey, yang ini terus lagi sama catagan cikgu go through. Okey, yang ni anggaran kos. Bila anggaran kos kena ada. Buat apa benda pun mesti ada kekangan keuangan, kena kos. Di mana pengurus orang perlu menyemak. Yang ni kena semak anggaran kos. Kadang-kadang terlebih bajet ataupun over, kadang pun kurang bajet tu melebihi. Okey. Maksud saya harga tu RM5 kos. Tiba-tiba kita dapat buat RM4. Dah cukup bagus lah. Harga RM5 tiba-tiba buat sampai RM7. Itu dah kurang bagus. Okey. Ada give and take. Kemudian belanjawan ni untuk membeli bahan perlu disediakan oleh pengurus yang tadi tu. Dia kena tahu apa nak pergi, apa yang nak perlu beli, apa yang tidak perlu. Kadang benda yang kita beli keperluan tu boleh digunakan dalam masa akan datang, insya-Allah. Okey, kemudian kita tengok pada jadual 4 ni. Okey, ni kos tetap dengan kos tidak tetap. Okey. Yang ni kena ambil kira betul. Buka mata tengok apa cikgu cakap. Kalau kos tetap, sewa peralatan. Sewa tetap. Kalau dia kata sebulan 100 lah. Bangunan, sewa sebulan 3,000 lah kan. Kemudian pembelian mesin bangunan tu tetap, dia tak ada dia bagi langsam. Tapi kos yang tidak tetap berubah, bahan mentah. Contohnya tanah berubah. Ada kejap kata sekilo tanah bakar tu kan. RM3, RM4 dia berubah. Dia nama kos tidak tetap ataupun kos berubah. Okay, kemudian elektrik. Tarif elektrik pun berubah dengan air. Ya, betul. Okey. Kemudian upah tenaga kerja. Okey, bila upah tenaga kerja ada yang kata upah mahal dan upah rendah. Okey. Dan seterusnya lagi. Yang ni dia. Yang cikgu kata tadi, jadual 4 anggaran kos projek. Kita senaraikanlah. Apa benda kita beli, kecil besar, kita senaraikan di sini. Apa juga kita senaraikan. Okey. Ini cikgu go through lagi. Minyak ringan tu semua dalam jadual 4.6. Okey, misi. Okey. Yang ni pengawalan dan pemantauan projek. Maksud kita kena kawal merujuk pada tindakan yang diambil oleh ketua kumpulan. Kena kawal. Kena ada. Okey. Kemudian sebagai pengurus projek ni, untuk memastikan projek mencapai kemajuan. Kadang-kadang tak kawal, dia terbabas. Contohnya bila kita nak buat jalan. Kalau tak ada kawalan tu jalan berlubang sana sini. Ya, betul. Okey, contoh satu lagi bila menanam pokok. Kadang silap tanam dia punya tak ada kawalan tu, dia punya jarak tu tak sama. Contoh kelapa sawit, tengok kan nampak sama kan, sebab tu ada kawalan dengan pemantauan. Itu je. Dan kerja tu bukan sikit duit, banyak duit kita pakai. Nama nak sewa backhoe dan sebagainya. Sebab apa kita kata pengawalan dan pemantauan projek. Okey. Jadi kalau kita tengok pengawalan dan pemantauan ni kena ada orang pergi tunggu ataupun kena ada orang pergi supervisor. Okey.
Kemudian pengawalan projek ni, yang cikgu gariskan perlu diikuti dengan pemantauan supaya tiada pembaziran sumber sama ada dari segi tenaga kerja, duduk saja tapi kerja tak siap. Itu cerita dia. Kemudian masa terbuang, kemudian bahan mentah hilang tak ke mana. Itu kena ada kawalan, tu cerita dia. Dia sebut je pengawalan, ni benda ni kena ada. Tenaga kerja, masa dan bahan mentah. Yang tu kena perlu ada dalam tu. Okey, kita teruskan lagi. Yang ni dia apa yang kita segi kawalan sorry. Yang ni. Okey, yang ni pengurus bertanggungjawab, dia kawal semua pengurus bertanggungjawab. Apa yang perlu dia kawal yang ni semua ni ni simbol-simbol apa perlu dikawal. Okey, menjadualkan aktiviti harian bagi mengawal dan memantau aliran kerja projek ini. Okey, kemudian jadual 4.7 yang diberikan kepada setiap ahli kumpulan bertanggungjawab pada tugasan tersebut. Dia kena bertanggungjawab. Dah ada senarai tugas, dia kena bertanggungjawab. Okey, teruskan lagi. Okey, yang ni contoh dia. Antara contoh pengawalan, okey. Yang pertama, mengadakan mesyuarat mingguan untuk segi kawalan. Mesyuarat mingguan tu kena buat. Kadang-kadang kita lepas saja pun tak guna, kita tak tahu apa benda. Dia datang buat laporan pada kita. Sebab tu buku log kena ada. Okey, buku log perlu ada. Ya, cikgu. Okey, kemudian yang seterusnya, mengumpul maklumat daripada laporan kemajuan. Buku log tu dengan kerja dia. Dia kena ada dua benda tu. Okey, seterusnya lagi. Kemudian mengadakan pembentangan projek. Sambil-sambil itu dalam 10%, 20%, 30%, 40% dia kena bentang pada tenaga pengajar ataupun bos besar dia lah. Apa benda aku dah buat. A, B, C sampai dah siap semua tu. Ini kata supervisor kena ada sini. Ini kena ada. Ini kena tahu. Kadang-kadang bila benda ni kita tak buat ni, yang ni tak buat, ni tak buat, maka akan berlaku pembaziran yang tadi tu. Segi masa dan keuangan. Itu kena betul. Ingat. Okay? Nanti kos pula akan meningkat pula. Yes, kos meningkat. Kan? Masa buat bajet tu, dia kata 100. Tapi bila dah terbuang ni, terbuang, lepas saja 14 minggu tu, bajet akan berlangsung lain dah. Kita kena buat bajet lain. Jadi untuk menilai ni, sebab tu apa kita kena buat kaedah pengawalan ni. Ini salah contoh kaedah pengawalan. Tak menilai pula. Okey, kemudian segi perundingan, kedap diutama sesi perundingan, yang ini kena kerap buat. Terutama bila projek memberi tarikh tamat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok projek-projek besar kan. Atau projek ni bila kadang overdue, habis dia kena bayar. Berapa masa dia ni, Ya, betul, Ego. Baiklah, cikgu, saya memang nampak daripada apa yang cikgu dah bentangkan tadi, memang sangat-sangat penting untuk pengawalan dan juga pemantauan sebuah projek tersebut, Ego. Dari segi kos, dari segi masa dan juga pemantauan tu sangat-sangat penting untuk memastikan bahawa projek kita tu berjaya dan untuk hari ini adalah projek untuk menghasilkan satu reka bentuk untuk rumah hijau. Baiklah, cikgu, sebelum kita teruskan lagi, kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Alhamdulillah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021 termasuklah anak saya. Semoga usaha gigih di sepanjang pembelajaran secara PDPR dan bersemuka membuahkan kejayaan kepada semua calon SPM 2021. Selamat maju jaya. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Muhammad Nasir untuk mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal. Topiknya adalah reka bentuk kejuruteraan. Okey, Cikgu, kita teruskan lagi, Cikgu. Okey, terima kasih Sean. Okay, jadi kita sambung lagi, iaitu tentang yang tadi kita dah buat tadi, kita review sikit kan, iaitu antara contoh-contoh pengawalan yang kita buat. Okey. Pertama adalah laporan kewangan. Tadi kita dah bagi tahu tadi, setiap Jumaat kita buat laporan kewangan dan kemudian melaporkan belanjawan dengan tepatlah berapa yang kita beli. Kemudian seterusnya laporan teknikal keseluruhan. Okey, itu pembentangan tadi. Setiap Rabu atau Jumaat laporan daripada buku buku nota reka bentuk itu, buku log itu kena ada.
Mana daripada mula sampai habis kena ada benda ni. Okey, kemudian laporan pada setiap tugasan setiap individu, sistem pengairan, pencahayaan, pereka bentuk hijau, rumah hijau, analisis, lukisan dan prototype kena ada. Ya. Itu perlu ada benda tu. Okey, untuk anak-anak ni akan datang, yang tu perlu ada. Sebab yang tu kalau ikut dalam orang kata untuk dalam ketugasan, yang tu membawa orang kata markah yang banyak, itu je. Okey, yang ni memang tak maaf saya sentuh sikitlah sebab saya setuju markah yang banyak. Ya. Ini adalah usaha kita. Kita pergi tanya dan kita pergi soal siasat, bukan polis lah. Soal temu ramah lah kan. Jadi usaha tu. Yang ni kita bagi markah ni. Cuma individu ni dia kata, sistem tanya macam mana orang yang sistem pengairan tanya yang buat benang. Okay, sistem pencahayaan tanya orang yang penanam tembakau, penanam yang ikan kering sebagainya kan. Cahaya mana dia pakai. Kemudian yang reka bentuk rumah termasuk dengan lukisan, tanyalah arkitek atau tanyalah yang pereka rumah. Itu je mereka tahu. Terutama tukang-tukang kampung kan. Tak ada plan pun. Dalam kepala dia pun ada plan. Itu je. Yang tu tanya orang macam ni. Itu kena tanya pakar. Okey, terus lagi. Okey, yang ni kita akan berlangsung setiap hari lah. Cikgu akan tanya dan laporan ni daripada nota reka bentuk. Itu kan. Okey. Jadi untuk kali ni kita setakat ni, lepas tu kita akan pada uji minda anak-anak. Okey. Baiklah, sekarang kita ke segmen uji minda pula. So bagi mermaid kita yang ada dalam talian dan juga kepada mereka yang ada di rumah, anda tolong sediakanlah pen ke pensel ke apa-apa. Dan kepada mereka yang nak jawab nanti, boleh angkat tangan ataupun jangan lupa untuk buka mic dan maaf ya. Cakap dekat sikit dengan mikrofon anda ya. Okey, silakan Cikgu. Okey, nyatakan seringkas pernyataan yang dikeluarkan oleh Stanley E. Pone berkaitan dengan perusahaan projek. Okey, siapa yang boleh jawab ni? Okey, buka mic. Okey, jawapannya ianya merupakan proses membimbing sesuatu projek daripada permulaannya berdasarkan kemajuan dan prestasi aktiviti yang terlibat dalam projek tersebut sehinggalah projek berakhir. Okey, alhamdulillah. Betul Cikgu? Betul. Betul. Okey, seterusnya. Terima kasih Syarif Farisha. Tengok nanti betul lah ni jawapannya. Okey, soalan kedua lah. Terangkan aspek terlibat dalam perusahaan projek. Okey, siapa yang berdaya maju untuk jawab benda ni, untuk soalan ni? Okey. Saya nak cuba Farisha lagi ke? Ataupun kita tanya tengok siapa lagi yang nak jawab. Ni orang ni. Okey. Kita bagi peluang kepada orang lain pula. Okey. Kalau tak ada, kalau betul-betul tak ada, baru kita bagi peluang balik kepada Farisha lah. Ada tak dia antara anda yang nak cuba jawab? Ada yang cuba jawab? Takut nak jawab. Okey, tak apalah Farisha, silakan. Okey. Antara aspek yang terlibat dalam pengurusan projek seperti perancangan, penjadualan, pemantauan dan semua kawalan langkah atau aktiviti projek agar dapat mencapai objektif mengikut masa, kos yang terlibat, kualiti dan spesifikasi yang telah ditentukan. Okey, alhamdulillah. Tahniah lagi sekali. Okey, betul lah. Tepat sekali. Terima kasih Farisha. Okey, soalan seterusnya iaitu kenapa perlunya berkebun di rumah? Cikgu nak satu atau dua jawapan lah, itu je. Satu pun okeylah. Cikgu, kali ni saya pilih boleh Cikgu? Boleh. Okey, saya pilih Syahir Akmal Cikgu. Okey, Syahir Akmal. Okey. Tak apa Cikgu, saya nampak tadi tiba-tiba ada orang terangkat tangan Cikgu. Okey. Tak apa Syahir, kita simpan anda untuk soalan yang seterusnya. Saya bagi peluang kepada Idina Kristina. Tadi terangkat tangan sikit. Okey, jadi jawapan saya, cikgu minta dua, jadi saya bagi dua lah. Yang pertama, perlunya untuk berkebun di rumah ni, pertama sekali boleh kurangkan pembelanjaan harian kita. Sebab kita tahu sekarang ni pun semua benda makin menaik harga kan. Dan yang kedua, kita boleh dapatkan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Semua tu secara segar sebab kita sendiri tanam benda tu. Okey, alhamdulillah. Tahniah lagi sekali. Tahniah kepada cikgu kerana jawapan tu tepat. Okey. Ini dia jawapan dia. Okey, ini 5 jawapan lah. Tapi kita ambil 2 saja. Kemudian soalan nombor keempat. Okey, terangkan bagaimana rumah hijau mudah alih mudah alih rumah dapat membantu menyelesaikan masalah yang dinyatakan. Okey, siapa yang berpeluang untuk jawab benda ni? Okey, kali ini kita bagi peluang kepada Amalin. Amalin. Okey, Amalin. Silakan Amalin. Amalin. Okey. Rumah hijau mudah alih ni dalam rumah dapat mengawal bekalan makanan dan juga mampu menjaga kesihatan melalui penanaman pelbagai sayur-sayuran organik yang berkhasiat. Okey, bagus. Tahniah. Okay. Betul lah. Alright, terima kasih Amalin. Okay. Seterusnya, soalan yang kelima. Okey. Alright, terima kasih
Okey, seterusnya siapa yang nak cuba jawab? Okey, siapa yang cuba jawab ini? Okey, itu dia. Saya. Is. Okey, Is. Okey, bilangan ahli kumpulan yang ideal adalah dalam 4 hingga 6 orang. Okey, bagus. 4 dan 5 orang. Yang itu kamu maknanya kamu fokus pada slide tadi tu. Ya. Okey. Okey, 4 atau 5 orang. Okey, tepat sekali. Okey, terangkan. Okey, soalan ke-6. Terang aspek yang terlibat dalam perusahaan projek. Okey. Saya jawab. Okey. Idina Kristina, ya. Okey, jadi ada banyak nak dapatkan pencarian maklumat yang ada boleh jadi dari segi kita cari dalam internet ataupun perpustakaan dan pameran. Okey, alhamdulillah. Tepat, tahniah. Okey, satu lagi ada jatuh ni. Dapatkan bantuan daripada mereka pakar dan bantuan Ya. Okey. Okey, soalan yang kedua terakhir. Okey, namakan 2 kaedah yang digunakan untuk menganalisis masalah. 2 kaedah atau 2 teknik ataupun 2 cara lah. Ya, cikgu. Okey, siapa dia yang boleh jawab ni? Ya, betul. Alif. Alif. Ya, Alif. Okey. 2 kaedah tersebut ialah peta minda dan teknik tulai ikan. Okey, tahniah. Alhamdulillah. Okey. Betul Jadi ke, betul teknik tulai betul. dalam peta minda. Okey, bagus lah. Dan soalan terakhir. Okey, terangkan maksud kos tetap dan kos tidak tetap. Okey, itu je Ego. Saya amat dah angkat tangan dah Ego. Saya baru je nak sebut nama dia. Okey. Silakan, ya. Okey. Baiklah. Kos tetap ialah kos yang merujuk kepada kos yang tidak dipengaruhi oleh penurunan dan peningkatan jumlah unit yang dihasilkan atau dijual dalam masa yang singkat. Maksudnya, kos ini tidak bergantung kepada aktiviti perniagaan melainkan jangka masa terlibat. Kos tetap ini juga masih perlu ditanggung sekiranya produk itu dihasilkan ataupun tidak. Contoh kos tetap adalah seperti kos sewa peralatan dan bangunan, gaji pekerja dan cukai. Manakala kos tidak tetap pula dikenali sebagai kos berubah yang merujuk kepada kos yang berkaitan terus dengan produk dan perkhidmatan. Maksudnya, kos ini bergantung kepada jumlah unit yang akan disediakan. Hal ini kerana jumlah kos bahan mentah dan perkhidmatan yang diperlukan bergantung kepada jumlah unit yang akan dihasilkan nanti. Contoh kos berubah adalah seperti bil elektrik dan bil air, kos upah dan juga kos bahan mentah. Sekian. Okey, tahniah. Jawapan tu cukup panjang, jawapan lebar. yang panjang, yang padat, yang memang tepatlah saya rasa Ego. Tapi yang ini secara ringkasnya, yang ini dia dah. Okay? Boleh je lukis jadual. Tahniah anak-anak kerana boleh dapat berjaya menjawab dengan baik untuk sesi kali ini, insyaAllah. Ya, memang baguslah. Saya rasa kesemua murid kita yang ada dalam talian memang memberi perhatian yang sepenuhnya, cikgu. Tetapi sebelum kita berakhir, Ego, saya nak tanya, dari tadi tu ada kotak di atas meja. Ada apa dekat dalam sana, Ego? Yang ini, macam seperti saya kata, saya guna konsep 3S. 3S? Dia punya tagline saya, selawat, salam dan senyum. Tapi 3S, selak sikit-sikit atau selak semua sekali. Itu saya gunakan dalam kelas lah. Okay, jadi sekarang saya nak 3S yang pertama. 3S yang kedua lah, selak semua sekali. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan apa yang cikgu bawa hari ini. Okey. Jadi inilah salah satu yang ni konsep rumah hijau. Okey, rumah hijau yang cikgu buat pada model. Okey. Tak apa, cikgu tarik sekejap keluar dia punya pintu tu. Dia punya bahagian tepi juga ada. Bahagian tepi lah bagi nampak bahawa rumah hijau ni ada. Okey. Ni konsep rumah hijau. Ini cikgu buat sendiri, Ego? Ini untuk menunjukkan konsep rumah hijau ni, Ego. Binaan ni saya buat. Ya. Okey. Binaan ni saya buatlah. Tapi yang kala-kala ni anak saya buat. Saya minta bantuan dia. Sebab ada 2 anak yang memang terlibat dengan architecture, seorang lagi dengan seni halus. Memang bagus hasil kerja mereka. Jadi inilah rumah hijau. Okey. Terima kasih cikgu lagi sekali atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, ya, Cikgu Muhammad Nasir, dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian dan kepada mereka yang ada di rumah. Harap program ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Bye.